Assalamualaikum. Untuk kelas kita pada kali ini, bab 1 pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Subtopik 1.2 kepentingan reka bentuk dan teknologi iaitu 1.2.1 senarai kepentingan reka bentuk dan teknologi dan 1.2.2 peranan reka bentuk. Baik, 1.2 kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey. Reka bentuk sangat penting sebagai asas dalam penghasilan produk yang sebenar. Okey. Reka bentuk produk seharusnya didapat memberi kebebasan kepada pengguna untuk memilih, menggunakan produk atau perkhidmatan mengikut citarasa, kemampuan dan keinginan mereka. Maksudnya pelanggan ataupun pengguna bebas untuk memilih reka bentuk yang macam mana mengikut kehendak mereka. Okey, biasanya kepentingan reka bentuk ini dia banyak bertumpu kepada pengguna, masyarakat dan negara. Okey. Sebenarnya sesuatu reka bentuk dia tercipta bukan daripada seorang pereka sahaja. Dia sebenarnya terdiri daripada gabungan kemahiran beberapa pakar dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh, untuk menghasilkan sebuah televisyen, beberapa orang pakar ilmu dalam bidang elektronik, gelombang radio, kaca, elektrik serta reka bentuk bergabung sehingga terhasillah sebuah televisyen. Sebenarnya reka bentuk dan teknologi ini amat penting sekali sebab ia dapat memberikan keselesaan, kemudahan dan kesenangan dalam kehidupan kita. Okey, antara kepentingan reka bentuk dan teknologi yang dapat kita lihat ialah yang pertama, dia dapat menyumbang kepada teknologi moden. Okey, menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Yang kedua, dia menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Okey, yang ketiga, dia dapat memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Yang keempat, dia memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Yang kelima, dia memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. Dan yang keenam, dia membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Terdapat banyak kepentingan reka bentuk dan teknologi mengikut bidang, pengguna dan sektor. Dan bidang tersebut pula terbahagi kepada beberapa sub-bidang ataupun pecahan-pecahan bagi bidang tersebut. Antaranya ialah yang pertama kita lihat dalam sektor industri. Okey, dalam sektor industri, reka bentuk dia melibatkan reka bentuk kewangan, mesin, pembinaan, penghilangan dan pelombongan. Okey, cikgu ambil satu contoh iaitu dari segi industri keuangan. Okey, sebagai contoh, reka bentuk mesin ATM iaitu mesin yang kita gunakan untuk mengeluarkan dan memasukkan wang di kios ATM. Okey, yang kedua dalam sub-bidang yang kita boleh lihat ialah dalam bidang kejuruteraan. Okey, di sini reka bentuk kejuruteraan yang direka oleh jurutera-jurutera iaitu antaranya bangunan, penjagaan alam sekitar, kejuruteraan awam, kejuruteraan bahan, biokimia, bioperubatan, elektrik, elektronik, kimia, komputer, mekanikal, nuklear, ruang angkasa, kaji logam, pembuatan, perisian komputer, pertanian dan petroleum. Okey, sebagai contoh, kejuruteraan membina bangunan, reka bentuk bangunan. Okey. Yang ketiga ialah kesihatan dan keselamatan. Okey, sub-bidangnya antaranya ialah bioinformatik, okey, bioinformatik, bioteknologi, farmaseutikal, bioperubatan, keselamatan, kimia informatik, kesihatan, perlindungan kebakaran, pemakanan dan pakaian. Okey, dalam sub-bidang ini cikgu bagi satu contoh. Sebagai contoh ialah bidang bioperubatan. Okey, sekarang kita dibelenggu oleh masalah sejagat iaitu virus COVID. Okey, sekarang dalam bidang reka bentuk kesihatan dan keselamatan telah direka satu vaksin untuk mencegah COVID-19. Okey, itu sebagai satu contoh. Yang seterusnya ialah dalam bidang sub-bidang maklumat dan komunikasi.
okey, dalam bidang maklumat dan komunikasi. Okey, sebagai contoh, mereka bentuk grafik, okey, komunikasi, pengimejan dan muzik. Okey. Kediaman, okey, kediaman iaitu kita lihat reka bentuk tempat kediaman di mana reka bentuk ini dia akan mereka bentuk peralatan di rumah. Okey, sebagai benda yang paling dekat dengan kita, reka bentuk di rumah ialah seperti peralatan di rumah seperti periuk, sudu dan pengeluaran makanan seperti pembungkusan, bekas ataupun tempat minuman, pendidikan seperti papan tulis, projektor dan juga pen. Okey, semua benda-benda ni yang kita lihat hari-hari. Okey, cuba tengok sekarang ni, pelbagai jenis reka bentuk periuk yang ada. Bagi contoh awak lihat di rumah mak awak tu, di rumah awak tu, maksudnya macam-macam jenis, warna, periuk ataupun kuali yang kita nampak. Okey, itu peranan reka bentuk dari sub bidang kediaman. Okey, seterusnya sub bidang olahraga dan rekreasi di mana reka bentuk ini akan mereka peralatan perkhemahan, kelengkapan sukan dan taman permainan. Okey. Seterusnya dalam sub bidang pengangkutan, okey, ruang angkasa, lautan, kenderaan bermotor, pengangkutan darat, udara dan air serta kapal angkasa lepas. Okey, berlakunya perubahan teknologi kita lihat di ruang angkasa. Kalau dahulu reka bentuk kapal terbang yang mula-mula dicipta tidak sama dengan yang ada sekarang. Di mana teknologi yang ada sekarang ni lebih canggih. Okey. Seterusnya sub bidang sains gunaan, iaitu dalam bidang elektronik, fizik kejuruteraan, kecerdasan buatan, okey, bidang optik, seramik, mikro, nano, tenaga, teknologi hijau, tenaga nuklear dan pengkomputeran. Okey, kita lihat dari sebagai contoh, satu contoh cikgu ambil itu dari segi pengkomputeran. Kalau kita lihat dari segi reka bentuk pengkomputeran, disebabkan berlakunya perubahan sains dan teknologi, telefon pada mula-mula dicipta terlalu besar dan susah untuk kita bawa. Okey, dan kegunaannya hanyalah sebagai untuk menghantar mesej dan menerima mesej ataupun menghantar panggilan dan menerima panggilan. Tetapi penggunaan telefon sekarang ini semua benda kita boleh dapat. Okey, boleh diaplikasikan dengan penggunaan telefon ataupun komputer yang ada sekarang. Okey. Dan yang akhir sekali adalah dalam bidang ataupun dalam sub bidang ketenteraan. Okey. Reka bentuk sebagai contoh pembuatan bom, okey, kejuruteraan angkatan laut, darat dan udara, senjata api dan kelengkapan ketenteraan. Di mana sistem pertahanan sesebuah negara itu perlu menggunakan peralatan yang lebih canggih. Reka bentuk sebenarnya bukan sahaja dapat memberikan manfaat kepada pengguna, sebenarnya dia menguntungkan pengeluar atau mereka yang menyediakannya. Okay. Penggunaan teknologi akan semakin meningkat dan taraf kehidupan masyarakat menjadi semakin baik. Okey. Peranan reka bentuk ini memberi penekanan kepada 3 kelompok sasaran. Okey, iaitu yang pertama kita lihat peranan kepada individu. Okey, peranan kepada individu. Okey, reka bentuk ini dia memberikan kebebasan memilih kepada pengguna mengikut kemampuan dan keperluan. Okey, yang kedua, dia menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas dan menerima manfaat daripada sumber alam ciptaan Tuhan. Okay, sebagai contohlah, sekarang ini saya telah menggunakan reka bentuk teknologi iaitu saya menggunakan pengajaran melalui video. Okay, ini salah satu peranan reka bentuk. Okay, yang seterusnya peranan kepada individu dia menggunakan sumber alam secara terhad dengan bijak dan optimum tanpa menyebabkan pembaziran. Okey, yang keempat memupuk sikap bersyukur kerana kehidupan semakin dipermudah. Okey, kita perlu bersyukur walaupun dalam keadaan COVID-19
Kelas bersemuka tidak dapat dijalankan, tapi kelas masih lagi dapat dijalankan melalui cara awak menonton video yang saya sediakan. Okay. Yang kelima, menghasilkan reka bentuk yang serba boleh dan kaya dengan idea. Baik, peranan reka bentuk yang kedua ialah kepada masyarakat. Okey, peranan kepada masyarakat, yang pertama dia melindungi dan memelihara etika sosial. Yang kedua, menyokong, melindungi dan mempelbagaikan etika budaya. Yang ketiga, melahirkan nilai-nilai estetika. Yang keempat, melahirkan masyarakat yang kreatif dalam penggunaan sumber. Dan yang kelima, membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya maju. Peranan reka bentuk yang ketiga ialah peranan kepada pengeluar dan negara. Okey, yang pertama di bawah peranan kepada pengeluar dan negara ini ialah kita lihat mengeluarkan produk jenama negara. Okey, mengeluarkan produk berjenama negara. Sebagai contoh, negara kita mengeluarkan produk daripada hasil kelapa sawit. Okey. Yang kedua, melindungi hak cipta rakyat. Jadi sebagai pereka cipta, negara melindungi hak rakyat. Okay. Meningkatkan pendapatan negara. Okay. Menjadi aset negara yang berharga. Menjaga maruah dan keselamatan negara. Dan menjadi penanda arah sebagai negara maju. Sekian, terima kasih.